Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So, hari ini adalah sesi kuliah tentang berkenaan pemprosesan jam, jelly jam dan marmalade. Okay, jom kita tengok. Okay, so daripada sesi kuliah ni, awak akan diberikan pengenalan tentang definisi. Apa tu definisi jam, jelly jam dan marmalade. Membezakan jenis perkataan buah. Mengenal pasti bahan mentah, kaedah dan kepentingan. Menghasilkan jam, jelly jam dan marmalade mengikut kaedah dan formulasi yang sesuai, menggunakan peralatan dan mesin, mengenal pasti masalah pemprosesan, menentukan ciri fizikal organoleptik, mengenal pasti bahan pembungkusan dan mengira dapatan dan kos penghasilan. Okey, so apa tu jam? So jam adalah kita dengan memasak buah yang dihomogenkan bersama dengan air dengan kuantiti gula, asid dan ejen penjelan. Ejen penjelan ni pektin lah. Maksudnya untuk menjadikan jam tu set lah lebih keras. Jadi jam, kita beza dengan jam ni pula, kita kena jernihkan dulu. Maksudnya kita tapis dulu. Untuk mendapatkan jus, gula, kita akan masak dia bersama gula, asid serta ejen penjelan. Manakala marmalade pula, jus buah yang telah dijernihkan bersama hirisan buah. Kita masukkan kulit buah oren. Dan kita masak bersama air, gula, asid serta ejen penjelan. So, untuk ketiga-tiga produk ni, jam, jelly jam dan marmalade, saya yakin kamu semua dapat membezakan. Okay, jam dan marmalade adalah hasil daripada proses pemekatan. Maksudnya kita masak dengan campuran gula tadi, sehinggalah dia mencapai pada pH 3 dengan kepekatan gula yang tinggi bersama buah atau jus buah. Ini peralatan yang kita gunalah dekat makmal. Okay, antara benda yang penting adalah penggunaan refraktometer. Maksudnya kita nak tahu nilai Brix dia. Kalau ada nilai Brix, kita nak tahu berapa banyak gula yang diperlukan selain daripada bahan-bahan asas. Contohnya bol, pisau, papan pemotong, penapis. Itu bahan-bahan yang kita perlukan lah. Okay. So, ini adalah bahan mentah dalam penghasilan jam nanas. Jam kita boleh buat macam-macam. Buah, okay, nanas boleh, macam kiwi, even buah rambutan pun kita boleh hasilkan jam. Okay. Bahan mentah dan fungsi. Tetapi ada 3 bahan mentah yang utama dalam penghasilan jam ni lah. Okay, pertama adalah pektin. Okay, pektin adalah ejen penjelan. Julat dia antara 2.8 hingga 3.4. Maksudnya pembentukan gel pektin ni akan optimal pada pH 3. So, dia akan membantu jam kita set dengan cantik lah bila ada pektin. Okay. Selain daripada itu, kita ada gula. Gula untuk menyumbangkan kemanisan dan pepejal larut antara 60 hingga 68 hingga 0.5%. Maksudnya nilai Brix. So, kita check Brix kan. So, kita check Brix adalah untuk check kandungan pepejal larut dalam tu. Dan asid sitrik adalah untuk mengekalkan ada membantu selain daripada membantu membentuk pH optimal untuk pembentukan gel tadi, pektin. Okey, so ini adalah kaedah penghasilan jam nanas. Kat sini contoh dia jam nanas. Okey, kita pilih buah yang baik. Kalau buah nanas yang rosak, so dia kuantiti dia semakin berkurang sebab kita terpaksa buang buah yang rosak. Buang empuluh, okey, buang kulit, buang mata, kita timbang. Dan kita dapatkan lepas kita timbang, kita akan celur 2 minit pada suhu 90 darjah Celsius dan kisar buah bersama 40% air, iaitu berat daripada berat buah tadilah. Okay. Kalau bagi jelly jam, kena tapis. Kalau tak ada, kalau bukan jelly jam, kita boleh terus guna untuk masak. Tapi sebelum masak, kita kena ukur birik dia. Kita kena ambil pH sebab kita nak tahu berapa nilai Brix untuk kuantiti gula. Kita kira berat gula, asid sitrik dan pektin. Panaskan jus sehingga 80 darjah Celsius. Campurkan gula pektin. Maksudnya campuran gula dan pektin. Kenapa gula dan pektin kena campur sekali? Sebab kalau kita tak campur sekali, menyebabkan berketul lah bila kita masukkan pektin tadi tu berketul. Tak larut dengan baik. Panas hingga mendidih. Tambah asid dan isi dalam botol. So, kita akan buat pemeriksaan Brix kemudian. Ini adalah proses penghasilan jam.
So benda pertama pemilihan buah. Buah yang baik lah. Buah yang elok, buah yang matang, buah yang masak. Kalau jam ni, kalau kita ambil nanas yang masam, yang masih hijau, dia menyebabkan nanti kuantiti gula banyak kita kena guna. Okay, sebab dia belum matang lagi. So yang baik adalah buah yang baik lah. Buah yang tidak rosak. Okay, buah yang dah masak. Okay, penyediaan buah dan bahan-bahan lain. Okay, contohnya kita kena bersihkan buah, kan? Buang bahagian-bahagian yang tidak diperlukan. Dan kita buat pemanasan awal. Pemanasan awal ni adalah penceluran ataupun blanching tadi. Okay? Sebab kita buat pemanasan awal, kita nak lembutkan tisu supaya mudah diekstrak. So, selain itu kita nak memusnahkan enzim yang boleh menguraikan pektin atau merosakkan warna. Contohnya kalau kita nak, sebenarnya kalau apa-apa saja pun kita nak jadikan produk itu lebih cantik, kita buat pemanasan awal, blanching dulu. Okay? Kemudian baru kita ekstrak dengan pengisar dan sekiranya kita nak buat jelly jam ataupun memalik, kita kena buat penapisan dan penjernihan. Okay. Kemudian kita akan panaskan, buat pemanasan dan pendidihan. Masa ni lah kita akan masukkan bahan-bahan yang kita timbang tadi lah. Gula, pektin, asid sitrik. Dan kita akan buat pengisian dalam bekas jam yang bersesuaian. Okay. So ini adalah contoh jam kiwi yang kita dah buat dalam kelas. Kita sediakan buah kiwi, kisar. Kita buat sebelum kisar ni kita akan blanching dululah. Dan kita akan buat pemanasan, tambahkan gula, kita akan larutkan semua bahan dan kita akan buat proses pengisian. So, untuk jelly jam nanas, proses dia selepas nanas yang kita buat pembersihan tadi, kita dah potong, kita akan celur, kita akan tapis, lepas tu kita akan kisar, lepas tu kita akan tapis, lepas tu kita akan kirakan semua bahan-bahan dia seperti gula, asid sitrik, pektin. Kita akan masak, campurkan bahan-bahan dan akan buat pengisian. Okay, ini marmalade. Kalau marmalade, proses dia sedikit panjang sebab kita perlu menyediakan kulit oren tadi. Ini contoh dia, buah oren lah. Kita kena potong, hiriskan dia. Lepas tu kita kena celur dia. Kita kena panaskan air sebab kita nak buangkan pahit kulit tadi tu beberapa kali. Lepas tu kita akan masukkan dengan rendaman air gula, brix 50%. Dan kemudian kita akan panaskan, dikeringkan dalam oven dan barulah siap hasil kulit oren tadi. Okay, baru kita masuk proses untuk penyediaan buah oren pula. Seperti tadi juga, kita akan tapis dan kemudian kita akan tapis selepas kita kisar tadi. Buat pengiraan, dapatkan nilai gula, pektin dan asid sitrik. Kita akan masak dan kita akan masukkan dalam jam dan buat pengisian. Okay, so apa dia masalah dalam penghasilan jam ni? Okay, pertama hasilan gagal set. Warna menjadi keruh. Pembentukan hablo. Sinersis. Jam terferment. So kita tengok. Hasilan gagal set ni, pertama mungkin penambahan gula yang berlebihan ataupun kekurangan asid dan pektin. Okay, biasanya kalau asid dan pektin berkurang menyebabkan dia tak set. Maksudnya dia tak betul-betul keras dengan sempurna lah. Okay. Warna menjadi keruh bila tidak dijernihkan dengan sempurna. Pengguna buah yang tidak matang. Okay. Masak berlebihan. Okay. Penyejukan yang berlebihan. Okay. Pembentukan hablo ni, biasanya penambahan gula yang berlebihan. Okay. Menyebabkan pembalikan gula tidak cukup dan penghabluran gula berlaku. Dan sinesis. Sinesis ni pengeluaran cecair lah, menyebabkan antaranya asid berlebihan, penjalian awal, kekurangan pektin dan pepejar larut terlalu rendah. So, jam terferment sekiranya yang melalui sinesis adalah dengan menyimpan tempat sejuk dan kering. Okay. So, daripada segi organoleptik, kita tengok tekstur, kebolehan sapuan, kejernihan, warna, bau dan rasa. Okay. So, pembungkusannya botol kaca. Plastik pun boleh, tapi kena simpan dalam suhu bilik ataupun suhu dingin. Okay, pengiraan kos. You apa kena kira kos bahan mentah, kos upah, kos sampingan, kos projek, tambah harga. So, berapa harga jualan yang kita nak letak. Okay, so ini pernah diterangkan dalam kelas sebelum ni, pengiraan kos.
So, daripada rumusan dia, penghasilan jam, awak boleh tengok sendiri. Okay, sekian. Terima kasih.